Salam sejahtera kepada Profesor Dr. Tony dan serta rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu kebebasan bersuara di Malaysia. Sebelum kumpulan kami memulakan pembentangan kami, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Encik Winchester David dengan nombor matrik 276727, Cik Siti Idrawati binti Muhammad Idris nombor matrik 282546 dan saya Audrey E. Hui Chi nombor matrik 282145 dan Encik Lau Siong Kong nombor matrik 262226. Mari kita lihat pengenalan. Kebebasan bersuara di Malaysia merupakan topik yang diperdebatkan serta dipengaruhi dengan ketara oleh kemajuan dalam teknologi komunikasi. Pelbagai gaya komunikasi menekankan kepentingan pertukaran maklumat dalam masyarakat. Dengan ada kemajuan teknologi Malaysia yang memainkan peranan yang penting. Media sosial telah menjadi sumber utama maklumat rakyat Malaysia yang mengatasi media cetak tradisional. Dengan penembusan media sosial yang tinggi ini, 75% penduduk Malaysia secara aktif menggunakan platform seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Kedudukan ke-9 global dalam penggunaan media sosial ini, Malaysia telah menyaksikan pertumbuhan tahunan sebanyak 7% dalam penggunaan media sosial yang aktif. Ini menonjolkan kesannya terhadap komunikasi dan kebebasan bersuara. Seterusnya, mari kita lihat analisis terhadap kebebasan bersuara. Ia terbahagi kepada dua dan saya akan membentang yang pertama iaitu kepentingan kebebasan bersuara di Malaysia ini. Ia adalah penlibatan rakyat dalam pentadbiran negara di mana kebebasan bersuara memberi peluang kepada rakyat untuk menyuarakan pandangan, kritikan serta cadangan mereka terhadap dasar-dasar kerajaan dan ini untuk memastikan kerajaan lebih bertanggungjawab dan telus. Semakan dan imbangan terhadap kerajaan ini merupakan suara rakyat yang bebas yang bertindak sebagai mekanisme semakan terhadap kuasa eksekutif, legislatif dan kehakiman, mengelakkan penyalahguna kuasa. Ia juga menyelesaikan isu-isu sosial seperti kebebasan bersuara ini membolehkan rakyat mengetengahkan isu-isu sosial seperti ketidaksamarataan, diskriminasi dan pencemaran alam sekitar untuk tindakan yang segera. Maklumat yang tepat dan terbuka juga merupakan adanya kebebasan bersuara ini masyarakat boleh mendapatkan maklumat yang lebih luas dan tidak berat sebelah serta membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijak. Untuk nombor 2, konsep kebebasan bersuara di Malaysia. Jaminan perlembagaan. Perlembagaan Malaysia khususnya perkara 10/1/A menjamin kebebasan bersuara dan bersuara untuk semua warga negara. Limitasi. Walau bagaimanapun, perkara 10 juga termasuk fasa 2, 3 dan 4 yang membenarkan sekatan ke atas kebebasan ini jika ia menimbulkan ancaman kepada keselamatan negara atau ketenteraman awam. Konsep Barat. Sebaliknya, konsep kebebasan bersuara Barat sering menekankan hak individu yang mutlak termasuk akses kepada maklumat yang tidak ditapis. Konteks global. Kebebasan bersuara dan media adalah hak yang diiktiraf secara universal dengan individu secara amnya mempunyai hak untuk mengakses, menyebar dan berkongsi maklumat tanpa sekatan. Amalan Malaysia. Walaupun perlembagaan menjamin kebebasan bersuara dan MSC 1996 memastikan akses internet, kebebasan ini masih tertakluk kepada peraturan, undang-undang dan norma budaya di Malaysia. Kritikan terhadap tindakan kerajaan. Beberapa individu dan kumpulan berpendapat bahawa percubaan kerajaan
untuk mengawal kebebasan bersuara adalah keterlaluan dan tidak berkesan dalam menenangi punca isu. Akta Hasutan 1948. Undang-undang ini sering digunakan untuk mendakwa mereka yang mengkritik kerajaan atau mengalahkan ketidakharmonian kaum atau agama, dilihat oleh sesetengah pihak sebagai menindas dan authoritarian. Perkara 10, Perlembagaan Persekutuan. Walaupun artikel ini menjamin kebebasan bersuara, ia tidak mutlak dan boleh dihadkan demi kepentingan ketenteraman awam dan keselamatan negara. Akta Penyimpanan. Kerajaan berhasrat untuk mencapai keseimbangan antara melindungi kebebasan bersuara dan mengekalkan keharmonian sosial dan kestabilan negara. Saya Winchester David, nomor matriks 276-727 daripada kampus Kota Kinabalu Sabah, akan membentangkan kebebasan bersuara di Malaysia berdasarkan perspektif teknologi komunikasi. MSc 1996 dan kawalan internet. Walaupun Undang-Undang Koridor Raya Multimedia MSc 1996 bertujuan untuk meletakkan Malaysia sebagai hub digital, ia tidak menghalang pengawasan kerajaan terhadap kandungan dalam talian. Sekatan kandungan. Kerajaan mengekalkan hak untuk menyekat kandungan yang dianggap berbau hasutan, memfitnah atau melanggar akta rahsia rasmi menghadkan ekspresi dalam talian. Akta Pengimbangan, di mana masyarakat Malaysia yang pelbagai memerlukan pendekatan berhati-hati terhadap kandungan dalam talian dengan mengambil kira potensi ucapan untuk mencetuskan ketegangan kaum atau agama. Di bawah konteks sejarah pula, penapisan di Malaysia mempunyai sejarah yang panjang, berkembang dari kaedah tradisional seperti peraturan dan norma budaya kepada cabaran moden seperti penapisan dalam talian dan kawalan aliran maklumat. Yang terakhir adalah teknik penapisan moden, di mana teknik penapisan moden termasuk keganasan fizikal terhadap wartawan, gangguan undang-undang dan kawalan kerajaan ke atas pemilikan media dan saluran pengedaran. Seterusnya kita pergi kepada kebebasan bersuara di Malaysia berdasarkan perspektif teknologi komunikasi di bawah kekangan undang-undang dan kekawal selia. Kod kandungan sukarela. Walaupun industri multimedia dan komunikasi menggalakkan pengawasalian kendiri, ia tidak mempunyai penguatkuasaan meninggalkan ruang untuk kesamaran. Undang-undang sekatan pula adalah undang-undang menentang fitnah, hasutan dan hasutan menjenayakan ucapan tertentu, menghadkan wacana awam. Di bawah Undang-Undang Keselamatan pula, akta seperti ISA dan OSA membenarkan penahanan tanpa perbicaraan dan menyekat maklumat yang dianggap sebagai ancaman kepada keselamatan negara, seterusnya menyejukkan kebebasan bersuara. Di bawah ruang terhad penglibatan awam pula, di bawah sekatan media, undang-undang seperti Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, Akta Penapisan Filem dan Akta Komunikasi dan Multimedia mengawal kandungan dan pemilikan media, menghadkan berbagai perspektif dan akses awam kepada maklumat. Ruang politik untuk pelajar dikurangkan. AUKU menyekat aktiviti politik di kampus universiti, menghalang pengembangan pemikiran kritis dan penglibatan politik dalam kalangan belia. Implikasi kebebasan bersuara di Malaysia. Kebebasan bersuara dijamin di bawah perkara 10-1 Perlembagaan Persekutuan, tetapi tidak bersifat mutlak dan boleh dibatasi oleh undang-undang demi menjaga kepentingan keselamatan negara, ketenteraman awam dan moral. Kebebasan bersuara boleh disalahguna untuk penyebaran berita palsu, fitnah yang boleh menimbulkan kekeliruan dan salah faham. Ini juga akan mendatangkan ketegangan kaum dan agama. Kita lebih tahu Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan agama sering menghadapi risiko ketegangan jika kebebasan bersuara digunakan untuk mengeluarkan kenyataan yang bersifat provokasi.
Ancaman kepada keselamatan negara pula iaitu ucapan yang berunsur hasutan, kebencian atau menggalakkan keganasan boleh menggugat keselamatan negara dan ketenteraman awam. Contoh kes melibatkan kebebasan bersuara yang salah dan dikenakan tindakan undang-undang di Malaysia iaitu kes penghinaan terhadap institusi yang di-Pertuan Agong. Sepasang suami isteri didakwa menghina raja di internet dan kes ini disiasat mengikut Seksyen _4_1_A Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana telah menggunakan rangkaian multimedia untuk menyebarkan kebencian dan menghasut. Contoh kedua iaitu klip video Negaraku dari Namawe iaitu menjentuh isu rasuah yang bermaharajalela, layanan tidak adil kepada kaum minoriti khususnya kaum Cina dan mengkritik perkhidmatan awam di Malaysia. Cadangan untuk menambahbaikkan kebebasan bersuara di Malaysia. Usaha dan tanggungjawab kerajaan dengan memastikan setiap warga negara menyokong kempen yang dilancarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan mengelakkan penyebaran maklumat palsu yang boleh mencetuskan kebencian dan menggugat keharmonian negara. Komitmen kerajaan iaitu bersedia menerima kritikan, membina dan menegur untuk menambahbaikan dan juga memastikan amalan demokrasi yang sihat dan suasana harmoni untuk rakyat. Cadangan untuk penambahbaikan iaitu peranan rakyat sendiri iaitu mesti sentiasa berwaspada ketika bercakap dan menilai maklumat sebelum menyebarkannya dan juga mengelakkan penerbitan nilai kebencian yang boleh memecah belahkan keharmonian negara. Kesimpulannya ialah pemahaman perlembagaan. Rakyat perlu memahami perlembagaan Malaysia dengan mendalam untuk memahami hak dan kebebasan bersuara. Hormati sejarah. Tindakan kerajaan terdahulu tidak wajar dipersoalkan kerana berpandukan fakta dan bukti yang jelas. Sensitiviti kaum, mengelakkan salah faham yang boleh mencetuskan perpecahan dan setiap kaum bertanggungjawab menjaga keharmonian. Kemajuan masyarakat, pemikiran rakyat perlu bebas dari mentaliti penjajahan untuk perkembangan yang sihat dan penerimaan perlembagaan iaitu rakyat harus terbuka menerima dan memahami apa yang tertaktub dalam perlembagaan. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.